hampa dah stop. Kawan-kawan hampa lah, yang bila dengan orang yang dia kenal, dia akan banyak cakap. Tapi bila dengan orang dia tak kenal, dia akan dipendiam, dia akan dikategorikan sebagai sombong lah. Dan bila orang-orang yang macam ni tanya soalan, dia lebih suka diam dulu, dengar the conversation kan. Bila dia ngam dengan orang-orang ni, baru dia akan start bercakap. Tapi itu pun kalau orang tu tanya soalan lah. Kalau hampa ada orang macam ni, hampa ada kenal macam ni, ataupun hampa macam ni, itu adalah salah satu sifat-sifat orang introvert. Apa tu introvert? Okay guys, introvert ni dia umpama macam orang yang hidup dalam dunia dia sendiri, ataupun dalam BI dia. Set saya sambung. Dalam bahasa putihnya, introvert ni dimaksudkan people who are introverted tend to be inward turning or focus more on internal thought, feelings and mood rather than seeking out external stimulation. Lebih kurang macam menyendiri lah. So dia dalam bahasa kasarnya, dia duduk dalam dunia dia. Dan bukanlah tak ada maksud dia tak ambil tahu pasal orang lain kat luar, dia ambil tahu. Cuma dia ni lebih suka macam bercakap dengan diri sendiri. Dia suka bermonolog dengan diri sendiri. Itulah adalah salah satu ciri orang introvert ni. So maksud dia bermonolog ataupun bercakap dengan diri sendiri ni, contoh lah macam dia lebih suka orang kata apa, simpan sendiri. Maksudnya dia memendam. Dia dia suka cakap dengan diri sendiri. Macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. Salah satu dia ciri introvert. So ada ciri-ciri lain lagi introvert ni. Nak tahu ciri apa? First, antara ciri-ciri yang introvert ni ialah ada setengah orang cakap introvert ni adalah seorang yang pemalu. Nak kata pemalu tak juga sebenarnya. Introvert dia bukan seorang yang pemalu tau. Introvert ni dia nak kata malu tak malu. Ada kata malu pun boleh juga. Dia macam ni, dia lebih selesa dengan circle dia. Maksudnya bila dia ada kawan-kawan yang satu guru dengan dia, dia akan selesa dan dia akan hilang sifat malu dia tu. Itu dia punya salah satu ciri-ciri introvert ni. Lebih kurang macam ni lah. Anda tak biasa dengan orang ni, anda akan rasa macam janggal sikit duduk dalam satu grup yang ramai. Anda dengar mereka sembang pun anda macam anda lebih suka mendengar macam tapi bila anda nak bercakap tu, anda tak ada kekuatan. Orang akan kata anda pemalu lah. Tapi bila anda macam contoh saya lah, saya dah selesa dengan kawan baik saya. Bila saya jumpa kawan baik saya ni, dia jadi peramah, dia jadi seronok. Dia jumpa guru dah. Bila anda dengan orang baru, macam saya dengan jumpa orang baru, saya lebih suka diamkan diri saya lah. Itulah. Dan ada setengah yang kata, ni poin kedua, ada setengah yang kata introvert ni bukan kaki sosial. Betul ke? Tak. Sebenarnya bersosial ni perlu, bermasyarakat ni perlu. Bezanya extrovert lawan pada introvert. Extrovert dia pun memang tak ada masalah nak duduk dalam grup yang ramai. So introvert ni dia boleh pergi mall, dia boleh pergi keluar, pergi kenduri ke kawan-kawan apa semua kan. Dia boleh, dia tak ada masalah. Tapi lagi cepat dia belah pada situ, lagi cepat lagi bagus. Faham tak? Okey, macam contoh saya beritahu saya lah. Saya boleh bila wife ajak masuk mall, anak-anak ajak masuk mall, saya boleh masuk mall. Tapi cepat, saya tak boleh. Dalam keadaan contoh mall kan ramai, semak, sesak, saya tak boleh lama. Saya tak, jadi macam cepat nak beli barang, cepat. So itu masalah saya. Itu antara ciri-ciri introvert. Saya tak tahu macam dengan anda. So dia bukan tak boleh, dia boleh pergi kan, dia lagi suka menyendiri. Maksudnya introvert dia akan cari juga peluang untuk cepatkan keluar daripada majlis-majlis yang ramai orang. So jangan salah sangka, dia pun bukan sombong, dia pun rasa exhausted tak? Bila personally saya bila masuk dalam mall, saya rasa exhausted gila tengok orang ramai.
Tapi bila saya pergi tempat-tempat yang tak ada orang, contoh saya suka pergi duduk dekat kawasan-kawasan yang pedalaman, macam saya suka pergi hutan kan, pergi hiking, itu saya rasa tenang. Saya rasa tenang gila, peaceful gila. Saya suka macam tu. Itu beza dia. Bukan tak bersosial, dia bersosial dengan cara dia sendiri. Itulah beza introvert. So lagi satu point, introvert ni dia tak banyak bercakap. Dia lebih suka diam. Dia lebih suka diam, dan dia lagi suka mendengar daripada bercakap banyak. Macam contoh, saya beritahu ni kes saya lah. Saya bila duduk dalam satu grup yang ramai, saya akan diam ya, dengar apa mereka cakap. Diam. Bila orang tanya, baru kita jawab. Bila orang tak tanya, kita senyap ya. Kita lebih selesa macam tu. Saya lebih selesa macam tu. Bukan maksudnya kita tak ada point nak bercakap. Kita boleh bercakap, tapi kadang-kadang kita takut. Macam saya kata tadi dia berfikir, bermonolog dengan diri sendiri. Kalau kita cakap ni, adakah akan lukakan hati orang yang kita nak cakap ni? Maksudnya bila saya lontarkan idea tu, boleh ke orang ni terima? Sebab cara saya berbeza, pemikiran dia pun berbeza. So bila poin-poin yang saya takut saya akan lukakan hati orang, saya lebih suka diam. Tapi bila bab menaik, introvert tak ada masalah nak menaik. Tapi bila nak bercakap, contoh depan kamera ni pun, it takes time for me to blend. Dan kadang-kadang saya ada point yang melalut juga. Dan bila saya melalut tu, memang saya tak prepare. Itulah salah satu ciri introvert. Dia lebih suka mendengar daripada banyak bercakap. Ini pun sebab cakap kamera, bukan cakap dengan orang. Okay, dan next, kenapa introvert ni dia suka asingkan diri, diamkan diri? Sebab bagi introvert ni, dia rasa silent is the time to recharge the battery. So itu bermaksud moment of silence ni sangat-sangat penting lah untuk seorang introvert ni. Dia rasa dengan diam ni, dia rasa lebih bertenaga. Faham tak? So sebab tu bila seorang introvert ni dia marah, dia pendamkan perasaan, dia lebih suka diam. Sebab kalau dia bercakap, dia takut akan lukakan hati orang tu. Jadi bila dia diam, biar dia suffer, tak apa. Dan dia akan cari orang yang dia takkan cerita ke orang sangat, tapi melainkan orang yang betul-betul dia rasa rapat dengan dia. Itu pun lepas beberapa hari dia dah cool down, dia menyendiri set kan, baru dia akan jumpa dengan orang. Contoh lah, macam kes saya suka cerita dekat wife saya lah. Dan sebelum saya kahwin, kawan baik saya, dan ni kawan baik saya pun dah kahwin, dia pindah Johor lah. So orang tu yang saya trust, dan benda tu adalah normal untuk orang introvert. Dia tak senang-senang nak pergi cerita ke orang masalah-masalah dia. Jadi benda tu yang buatkan dia lebih suka kalau boleh diam, dia diam terus lah. Dan kalau dia cerita tu, dia angkat dan gelak tu, tak bermaksudnya dia dah okey. Kadang-kadang dia sembunyikan perasaan tu, sebab dia tak boleh nampak over sangat, dia tak boleh nampak melain perasaan sangat. So sebab tu introvert ni dia lebih suka menulis untuk luahkan perasaan dia daripada dia bercakap. Itu point dia. Sebab tu dia suka menyendiri. Dan introvert ni dia salah seorang yang perahsia. Walaupun dia ada masalah, tapi dia tak banyak nak luahkan ke orang. Dan dia adalah seorang yang senang simpan rahsia. Itu rahsia lah, saya tak boleh beritahu lah kan. Dan to be honest, bila orang ceritakan masalah orang tersebut kepada orang introvert ni, dia akan lebih hargai dan dia tak akan cakap banyak. So dia akan anggap benda tu sangat privacy lah. Itu antara ciri introvert jugalah. Saya tak tahu yang tu kelebihan ataupun kelemahan, tapi biarlah rahsia. Bila orang kata introvert ni tak reti nak bersosial, tak reti nak berjimba-jimba, tak juga sebenarnya. Macam saya kata tadi di awal video, dia kena ada go dia kena ada geng dia. Macam contoh, saya bagi contoh saya, bila saya jumpa kawan baik saya yang daripada kecil saya kawan,
Ada salah seorang dah arwah. Memang time tu saya down bila kawan baik saya daripada tadika meninggal. Dan saya ada lagi seorang kawan baik saya lah ni dah pindah dah. Tapi bila a few years back masa raya, bila saya jumpa kawan baik saya ni dan family dia, sebab saya memang rapat dengan dia dan family dia daripada zaman sekolah kawan kot. Bila anak-anak saya tengok saya punya bersosial dengan maksudnya saya suka melawak dan saya suka, yelah, yang mana yang kenal saya daripada dulu, bila saya dah rapat saya suka melawak kan. So bila anak-anak saya tengok saya punya perwatakan, bila saya jumpa kawan baik saya ni dengan family dia, dia pun ternganga. Bayangkan dia pun macam, abang macam ni ke? Sebab saya kat rumah saya diam, saya memang tak banyak bercakap. Sebab bagi saya anak-anak saya pun bukanlah orang asing, tak, dia pun masih baru, dia pun tak kenal saya, dia pun baru je. Jadi yang mana yang kawan baik saya ni dah lama, so dia pun tengok saya bersosial dengan kawan baik saya ni, dia pun terkejut. Anak saya macam, abah dengan uncle macam abah tak macam ni pun. Lebih kurang macam tu lah. Dia bukan tak berjimba, dia berjimba tapi dengan cara dia sendiri. Dan cara saya bersosial pula berbeza. Saya tak suka benda yang ramai orang, yang sesak, yang ramai ni. Saya lebih suka pergi tempat yang macam saya kata tadi, hutan. Saya suka pergi ke kampung. Saya suka tempat-tempat macam tu. Saya rasa tenang gila. Dan cara saya bersosial pula, macam saya personally, saya suka pergi gym. Saya suka pergi gym pula, saya cari time yang tak ramai orang. Faham tak? Bila time tak ramai orang, saya rasa tenang. Dan saya pakai headphone tu, jangan kacau saya workout. Bagi saya workout sejam, jangan kacau saya. Yang tu je. Habis workout, saya balik. Itu cara saya bersosial. Saya jumpa, habis workout pun saya tengok member gym yang lain. Bukan kita kata kita semua, tak. Sebab saya fokus, saya terlalu fokus. Benda yang saya workout ni, saya dah plan kepala otak saya nak buat macam ni, jangan kacau saya. Habis workout, lepas 1 hour, okay, baru kita bercakap. Itu sebenarnya cara orang introvert berjumpa. Anda macam tu tak? Kalau anda macam tu, kita geng lah. Kita geng. Dan kalau anda nak tahu, orang yang introvert ni dia bukannya suka orang yang banyak cakap ni. Dia suka yang peramah. So apa maksud peramah? Peramah dengan banyak cakap ni berbeza. Kalau anda nak tahu, kawan-kawan saya yang lain pun, yang mana yang satu bukan geng lah, kami boleh ngam pun sebab tak banyak cakap. Kami adalah orang yang tak banyak cakap. Tapi bila kami berkumpul, kami adalah orang yang paling ramah. Itu point dah. Kami macam kawan baik saya yang saya kata tadi, dia pun seorang yang pendiam. Tapi bila kami dua bertemu, dia punya mai dah. Dia punya ramah tu memang kena lah kan. So saya ada a few masa time saya belajar pun, saya tak suka bercampur dengan orang geng-geng yang banyak bercakap, yang jenis mulut bising. Sorry to say lah, saya memang tak boleh belah dengan orang macam tu. Orang seman darah, orang panggil seman darah, orang bini panggil seman darah lah kan. Bila saya pergi belajar masa time diploma saya suka berkawan dengan orang yang senyap. Tapi bila kami bersama, kami boleh bercakap, tapi bercakap bab-bab yang relevan. So kami banyak bercakap adalah tentang life, tentang family kan. Kami banyak bercakap benda macam tu kan. Berbeza dengan yang jenis banyak jumpa dia sebingit tang telinga ni, sebingit tang kepala ni. Allahu Akbar. Kalau anda ada macam tu, anda sama geng dengan saya lah, dia tak boleh dengar orang cakap macam that's the point. Dan the last point lah saya nak share dengan anda. Seorang yang introvert ni, dia bukan seorang yang pelupa, dia bukan seorang yang Alzheimer ke apa. Dia ingat. Macam contoh dia bila dia trust seseorang tu, dia percaya seseorang tu, bila orang tu tikam belakang ke kan, buat take ke, dia tak akan lupa benda tu. Dia boleh maafkan, tapi dia tak boleh nak lupa. Sebab benda tu dia rasa, yelah, bila dia rasa dikhianati ni, satu benda yang dia tak boleh nak lupa. Sebab tu saya kata tadi, a few points yang sebelum-sebelum ni saya beritahu, jangan bagi dia start bercakap. Bila dia start bercakap, yang mana yang duk tikam belakang ke, yang ni dia nanti bagi pedih punya. Bila pedih, orang tu boleh hadap ke tak? Itu je lah. Sebab apa? Sebab benda tu dia rasa dikhianati. Dia sangat-sangat trust dengan the relationship. Walaupun kawan,
bila kawan tu tikam belakang ke, kawan tu buat kata belakang ke, so the best thing dia tak mau dengar. Kalau dia dengar, memang silap banyak. Dia tak lupa, dia ingat, dia pemaaf. Saya akan maafkan orang yang kata kat saya maafkan orang yang pernah kutuk saya ke, hina saya ke, saya tak ada masalah. Tapi dia still ingat orang tu. Bukan maksud dia berendam, tak. Dia pemaaf dah, dia dah maaf dah, tak pun. Cuma dia beringat dengan orang tu. Sebab apa? Sebab pisang mungkin berbuah 2 kali. Okey lah, secara ringkasannya lah, sorry lah saya buat video dalam kereta sebab hujan. Plan saya nak keluar tapi hujan, saya tak boleh keluar. Jadi saya nak ringkaskan lah video tentang introvert ni. So introvert ni dia tak bermaksudnya dia seorang yang orang kata apa, bukan seorang pendiam, tapi dia seorang yang lebih suka menyendiri, and dia lagi suka fikir. Macam personally saya sampai ke ni, walaupun dah berkahwin, dah ada anak, saya need my orang kata apa, my alone time. Alone time maksudnya saya suka duduk, macam contoh anak-anak dengan wife kat bawah, and buat apa pun aktiviti, saya akan duduk atas. Saya akan fikir apa saya nak buat esok. Saya tak boleh duduk saja. Macam contoh, saya tak boleh tidur dalam keadaan saya tak tahu apa saya nak buat esok. Kadang-kadang sampai saya kacau wife saya akan panggil, yang apa esok, apa plan kita, esok apa kita nak buat. Saya tak boleh tidur dalam keadaan saya tak tahu apa saya nak buat esok. Itu salah satu masalah saya. Dia sampai dia punya fikir tu. Kalau saya contoh lah, kalau saya duduk sendiri tu, saya duduk seorang, saya akan suka baca artikel, saya suka tengok video. Dan macam mana saya discover tentang introvert ni, saya baca artikel, saya akan tak link di bawah, dan dia punya point-point tu memang kena dengan saya. Dan saya tengok ada satu video Susan Cain, dia cerita tentang introvert ni. So benda tu memang, point dia tu saya ringkaskan dalam video bahasa Melayu lah. Dia punya fakta dalam bahasa Inggeris saya ambil, saya convert kepada bahasa Melayu. So secara orang kata apa, kita cakap dalam keadaan ringkasan dalam bahasa Melayu ni, introvert ni dia seorang yang pendiam. Dia bukan pendiam, dia boleh bercakap, tapi dia berfikir dulu sebelum nak bercakap. Dan dia seorang yang banyak fikir. Dia yang banyak fikir. Saya tak tahu lah, kalau ada geng macam ni, kita geng lah. Dia nak peramah pun dia ikut mood dia. Kalau dia marah, dalam keadaan marah, kalau saya personally, saya akan marah, saya akan diam, saya tak mau cakap. Sebab saya takut bila saya cakap akan lukakan hati orang. Lepas tu siapa yang tahu bila saya marah, saya akan diam. Bila diam tu maksudnya saya tengah marah. Saya tengah marah ataupun saya tengah fikir idea. Even though bini saya pun tahu perangai saya, kalau saya marah tu saya takkan cakap apa, saya diam lah. Sebab kalau saya cakap, saya akan bising. Bising tu maksudnya kita bagi point, takut orang pedih. Bila orang pedih, orang tak dapat terima point. Setengah macam tu. Setengah orang yang cakap banyak ni, sebenarnya to be honest kat anda, dia pun kosong, betul tak? Macam tim kosong. Tu bila kita cakap satu point, dia pun tak ada reply. Pada komen dia pun provoke. Bila provoke, jangan tanya pasal apa kita naik balik kan. To be honest lah, dia orang introvert ni, kalau anda peramah dengan orang introvert ni akan peramah dengan anda balik. Kalau anda poyo dengan, bukan poyo, anda cempera dengan dia pun cempera balik dengan anda. Dia akan orang kata apa, jadi macam mirror anda tau. Anda layan dia macam mana, dia akan layan balik orang tu macam tu. Anda baik dengan dia akan layan balik orang tu baik. Anda buat take dengan dia akan buat take balik dengan anda. Tapi dalam keadaan, bukannya dia pergi pernah rajang anda ke apa, tak. Dia buat bodoh terus kat anda lah. Dia terus fikir macam, baik lah, ignore this stupid people, that's it. That's it. Introvert ni, dia to be honest, dia tak suka jadi leader, dia tak suka jadi ketua, dia tak suka any jawatan, dia tak suka apa-apa jawatan ataupun tanggungjawab yang berat. Maksudnya bukan dia tak suka jadi ketua keluarga, tak. Ketua keluarga tu benar beza. Dia tak suka any jawatan yang melibatkan perlu bersosial. Macam contoh lah, masuk dalam politik kan, nak kena pamper orang, nak kena gila orang. Dia tak suka. Tapi kalau disuruh jadi leader, dia akan buat macam biasa lah. Dia akan buat. Sebab tu introvert ni, dia suka bekerja dalam dunia dia sendiri. Dia suka bekerja untuk dia sendiri. Maksudnya bila dia nak jadi ketua untuk the whole group, dia akan banyak fikir sebenarnya, apa yang aku nak buat untuk grup aku, apa yang aku nak buat untuk anak buah aku. Sebab dia lebih selesa kerja untuk diri sendiri. Dia tahu
bila kita nak kayuh, contoh lah, kita kayuh bicycle, kita single rider, kita tahu bila speed, bila kita nak slow, bila kita nak naik bukit, kita tahu level-level kita senai. Tapi bila anda kan ada 2 bicycle yang ada 2 rider boleh kayuh sekali, so bayangkan anda kayuh teruk, yang pilihan anda kayuh slow, so dia take advantage, dia akan rasa anda take advantage dekat dia. So benda tu akan makan dia punya energy ya tak? Ya, dia jadi macam dia down, dia cepat down gila. So dia lebih selesa bila dia bekerja sendiri, dia bekerja dengan diri dia sendiri, dia cepat. Macam contoh saya bagi tahu, personally saya kalau duduk atas bilik seorang-seorang, saya akan came out of full idea. Saya akan buat editing, saya akan buat tu, saya akan buat ni, saya akan buat tu. Dia jadi orang kata apa, dia main dah idea-idea yang menarik. Dia jadi macam tu. Bila dia in a group, dia akan rasa slow sikit. Sebab apa? Kita nak pergi laju tak boleh, yang belakang ni tak boleh nak follow. Kalau kita pergi slow sangat, yang belakang ni pula nak laju, dia tak boleh nak follow game macam tu. Itu beza dia introvert ni. Dan lastly, kesimpulan dia, introvert ni dia tak akan mulakan percakapan melainkan orang tu start cakap dengan dia. Jangan anda cop dia sombong. Tak, dia tak sombong dengan anda. Dia bukan sombong, dia cuma malas nak start conversation dulu. Kalau anda tanya, dia akan jawab. Bila dia rasa selesa, baru dia bercakap. Itu beza introvert. So itu je lah kesimpulan yang saya boleh gambarkan, ataupun saya boleh bagi point dalam ni. Saya akan letak artikel di bawah description apa itu introvert, based on ni lah research. Dan saya akan letak video Susan Cain tu. Dan ada a few lagi YouTuber luar negara yang buat tentang introvert ni, dan mereka adalah introvert. Jadi takat ni lah kot saya punya sharing tentang introvert. Sepatutnya saya nak buat di luar tapi hujan, tak apa. Kuasa Allah SWT. Kita jumpa di next video. Okay, bye bye.